Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersua muka di alam maya, di alam cyber melalui FB Live. Okey, dan hari ini dah masuk hari yang ke berapa saya lupa pula nak kira. Mungkin hari yang ke-20 kot. Sebab dia start daripada 11 bulan kan. Dan hari ini 1 Disember. 1 Disember 2020, anda bayangkan begitu pantas masa berlalu diam tak diam, sedar tak sedar, sebenarnya kita ni bukan makin tua kita punya usia ni makin lama makin singkat, cuma kita tak tahu bila dia punya ending. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita berterusanlah nikmat yang berterusan. Okay, so tengok Nazri dah masuk dalam kita punya ni, dah bersama-sama dengan kita. Okay, so saya akan invite beliau untuk join in. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikit okey. Ya, Tuan Haji. So Nazri boleh ke kiri sikit tak? Bagi nampak kiri sikit. Okey. Oh, cantik. Okey. Okey, so sebelum kita mulakan kita punya perkongsian tentang testimoni, boleh minta Nazri perkenalkan diri kepada semua peserta FB Live pada hari ini. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Jamaluddin. Sahabat lama, hampir-hampir 20 tahun saya dah kenal dengan Tuan Haji Jamaluddin. Okey, sebelum ni saya Muhammad Nazri bin Cik Saad, berasal dari Selama Perak. Sebelum ni saya selama 16 tahun saya berkhidmat di TLDM. So hari ni saya dah mencuburi di bidang healthway ni bermulanya daripada masalah kesihatan saya yang amat kronik lah. Okey, Tuan Haji. Okey. So boleh kongsikan sikit tak apa masalah yang dihadapi dan macam mana produk healthway ini dapat membantu? Okey, terima kasih sekali lagi Tuan Haji. Tahun 2016 saya dapat sedikit ujian lah daripada Yang Maha Esa. Dia menguji saya sikit je, dia uji tak banyak pun, dia uji sikit saja. Jadi saya redha, saya terimalah apa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so 2016 saya sakit perut. Jadi sakit perut di sebelah kanan, di sebelah bawah ni lah, sebelah kanan. So saya masuk hospital, tempatnya di Malaysia lah hospital tu. Jadi saya masuk 4 hari di hospital. Doktor hari keempat doktor datang ke katil saya, doktor pakar. Dia tekan perut saya, sakit, amat sakit lah. Lepas tu dia tanya dekat saya, nak balik tak nak balik? Saya kata nak balik lah kan. Tapi amat sakit, dia tekan sakit. Dia kata awak sakit tak? Sakit. Tapi kalau orang tanya duduk di hospital memang nak balik lah. So dia kata tak apa, okey, petang ni boleh balik. Nanti lebih kurang dalam 2 bulan datang balik. Dia kata di kuatiri dekat dekat badan saya, kat perut saya ni ada batu karang. Tapi saya heran lah kenapa dah sakit, doktor suruh balik. Tapi dia kata ada batu karang. Nanti datang nak operate, saya pun balik. Tapi saya dalam masa sebulan 2 bulan di rumah tu, dia buat tarikh tu saya tak nak pergi. Pasal saya tak yakin. Dia kata ada batu karang, nanti datang nak buat operation. Saya pun tak pergilah. Lebih kurang 4 bulan, 3 bulan lepas pada tu, saya terus collect tak boleh jalan. Bila tak boleh jalan, dia orang bawa usung saya ke hospital yang lain pula. Hari pertama masuk ke hospital, doktor ambil darah, doktor bagi tahu dekat isteri saya. Dia cakap buah pinggang, jantung, paru-paru, tekanan darah naik, kandungan gula dalam darah naik. Tapi kali pertama saya masuk hospital, yang doktor suruh balik itu dia tak cakap pun yang saya punya buah pinggang semua rosak. Tetapi selepas 3 bulan lah saya keluar daripada hospital yang mula-mula tu, yang kali kedua masuk hospital, itu doktor bagi tahu saya semua masalah failure saya punya organ-organ saya. Selepas 4 hari, masuk hari kelima di hospital biasa juga, tengok makin keadaan kesihatan saya makin kritikal. Pukul 12.30 malam, dia orang keluarkan saya daripada hospital biasa ni, pada ward biasa, dia orang hantar ke hospital yang ada pakar. Pukul 12.30 malam. Sampai di hospital situ lebih kurang 2 pagi. Pukul 2 pagi, doktor pakar di hospital yang ketiga ni, doktor pakar datang ambil darah lagi, dia buat ultrasound. Dia bagi tahu dekat saya, Pakcik last pergi negara mana? Pasal di kuatiri dalam darah pakcik ni ada bakteria, dia cakap. So dia pergi buat ultrasound, ambil darah. Dia pun cakap lah buah pinggang, jantung, paru-paru saya dah masuk red zone lah. Tiup dalam hidung lah, oksigen dekat mulut lah, penuh wire dekat badan. Dia kata pakcik, dikhawatiri dekat hati pakcik ni dah bengkak.
membengkak. Bakteria ni dah pergi ke hati pakcik. Okay, so pakcik kita kena tebuk dekat hati pakcik kat sini, kat belah kanan lah, belah bawah ni. Sebelum tebuk dia ambil darah lagi, dia bagi tahu darah merah saya pula kurang. Doktor masukkan lebih kurang 16 pint darah merah. Masukkan sebelum cukup 16 pint, lebih kurang dalam 10, 8, lebih kurang 8 pint macam tu lah. Okey pakcik, kita boleh buat masuk bilik bedah. Saya pun pagi besok tu pun pagi tengah hari lah, tengah hari besok tu doktor bawa saya ke bilik bedah, doktor tebuk dekat hati saya dekat bawah ni. Dia tarik, dia masukkan tiub, dia tarik, dia macam ada pump sikit tu, dia tarik, nanah keluar 2 liter. 2 liter nanah keluar dekat hati saya. Lepas tu continue darah, continue lagi lah sampai cukup 16 pint tu. Dia dalam hospital tu, treatment doktor bagi antibiotik lah. Bagi antibiotik, bagi ubat cair darah, bagi ubat kolesterol, bagi ubat tekanan darah tinggi. Tak maintain tekanan darah tinggi saya. Memang teruk lah. Dan bagi ubat antibiotik tak ada perubahan, doktor cakap pakcik kena masuk drip. Antibiotik drip. Antibiotik ni dia kata adik pada kemo. Tak apa, kita nak sihat kan. Betul lah apa yang Tuan Haji Jamaluddin cakap tadi kan. Kalau orang dah sakit tu kan, memang kita, orang tanya keuangan ke kesihatan, memang masa tu kita akan pilih. Masa tu saya akan pilih kesihatan. Memang saya pilih kesihatan lah. Masa tu keuangan saya tak boleh nak fikir lah. Macam mana saya nak cari duit ke, macam mana tanggungjawab saya sebagai seorang suami, tak boleh nak fikir lah. Masa tu saya dah sampai doktor pakar di hospital yang doktor pakar ni, dia bagi takat isteri saya, makcik, telefon orang kampung suruh baca Yasin. Sampai macam tu lah keadaan saya di hospital. Saudara mara datang, adik-beradik datang, anak-anak datang, anak-anak sampai nak tangguh dia punya pengajian di pusat pengajian. Sampai orang kampung baca Yasin lah. Dah 30-70. Tapi masa tu saya tak dengar sama banyak. Alhamdulillah lah kan. Allah masih lagi menyayangi saya. Allah masih nak uji saya lagi. Alhamdulillah, saya syukur saya terima ujian ni. Dia masukkan ubat antibiotik. Berapa lama Nazir dekat rumah? Oh, saya doktor tahan dekat Wat 4 bulan di hospital. 4 bulan. Saya di hospital 4 bulan, isteri saya di hospital 4 bulan. Dia tak berani tinggal saya. Masalah keadaan kritikal sangat. Keadaan saya masa tu. Last doktor masuk antibiotik sehari 4 kali. Bayangkan sehari 4 kali selama 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan. 3 bulan lah semenjak dah ujung-ujung tu memang dah antibiotik dah slow dah. Pasal masalah bila masuk antibiotik dalam wad, masa tu mata saya makin lama makin rabun, makin lama makin rabun. Ya Allah, saya kata dah lah buah pinggang, jantung, paru-paru semua dah masalah. Ni mata pula dah datang rabun. Memang tu saya tak boleh nak fikir lah. Saya nak fikir nak sihat je. Lepas tu bila selepas 4 bulan di hospital, masuk antibiotik ni tak tahu lah. Pasal antibiotik apa tak tahu lah sampai jadi putih kat tangan saya ni. Bila masuk drip kat sini dia bengkak. Masuk sakit ni habis, kebas mulut sampai lenguh, sampai sakit badan-badan habis. Okey, selepas 4 bulan lawat, doktor benarkan saya balik ke rumah. Bila saya balik ke rumah, mata saya makin rabun terus tak nampak lah. Bila tak nampak Tuan Haji, sahabat-sahabat dalam FB, bila saya tak nampak, Allahu Akbar. Saya tak boleh nak fokus, tak boleh nak fikir apa dah. Saya fikir nak sihat saja. Tiba-tiba hilang Allahu penglihatan. Akbar. Lepas tu dekat siapa lagi saya nak mengadu? Siapa yang boleh nak menolong saya lagi? Saya mengadu ke Allah Taala, siang malam saya mengadu. Allah, ya Allah, pemudahkanlah pengurusan untuk memulihkan kesihatanku ni ya Allah. Pemudahkan perjalanan hidupku ni ya Allah. Ya Allah, aku masih ada keluarga ya Allah. Ya Allah, minta ke Allah Taala. Pukul 3, pukul 4 pagi saya bangun. Minta ke Allah Taala. Dengan keadaan saya merangkak, saya bangun pukul 3, 4 pagi tu, saya merangkak pergi bilik. Saya tak nak kejutkan siapa. Saya tak nak bagi isteri saya terkejut tengah malam. Saya merangkak minta doa ke Allah Taala. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selepas lebih kurang dalam hampir-hampir 40 hari lah, lebih kurang lah, saya berdoa ke Allah Taala. Allah Taala hantar sahabat lama saya, itulah hantar Tuan Haji Jamaluddin datang ke rumah saya dengan isterinya Hajah Kamariah. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Jamaluddin dan Hajah Kamariah. Bila di situlah bermulanya saya dah berkenalan dengan Healthy, di mana pada malam tu Tuan Haji Jamaluddin berkongsi tentang shark liver oil lah, mula-mula dia ceritakan saya. Masa tu terus terang saya cakap tuan-tuan dan puan, masalah keuangan saya dah habis dah. Simpanan saya dah habis dah. Masalah untuk perubatan untuk saya, perubatan untuk diri saya, keuangan simpanan habis dah. Jadi malam tu Tuan Haji Jamaluddin datang, dia rekomenkan produk dalam syarikat Healthy.
saya hanya mampu jadi ahli saja. Itu pun RM40. Masa time saya jadi ahli tu RM40. Saya minta dekat isteri saya, Mi, ada ke duit RM40 untuk kita nak daftar untuk jadi member di syarikat Healthyway. Isteri saya cakap, ada bang. Tapi duit ni untuk nak buat niaga goreng pisang besok pagi. Saya kata tak apalah Mi, ambil je Mi. Ni kawan kita ni Allah Ta'ala hantar daripada Johor tu, di ujung benua Asia tu, di ujung tu. Daripada Johor Baru datang ke Selama. Perjalanan pun hampir-hampir saya ingat 7 jam 8 jam adalah. Datang ziarah. Allah Ta'ala hantar Haji Jamaluddin datang ziarah. Itu pun ada cerita dia lah. Macam mana dia boleh sampai dekat rumah saya ni. Itu pun pada permulaan ni kan, kita orang tak nak terima lagi. Pasal saya tak nak fikir. Dia orang nak fikir, anak isteri saya cuma nak fikir keadaan saya. Di situ saya bayar RM40, masa tu dapat e-commerce. Hadiah bila kita join dalam syarikat Healthyway dapat e-commerce. Lepas tu Haji Jamaluddin dia hadiahkan kat saya pula Multi One. Betul bila sediakan Multi One ni saya tak boleh nak tahan lah. Air mata saya mengalir lah. Pasal kadang kawan daripada jauh tu datang betul-betul Allah Ta'ala hantar ni. Allahu Akbar. Lepas tu bila saya cakap kat Haji, tak apa Haji lah, saya buat bisnes. Saya tak boleh nak fikir Haji. Semua saya nak fikir nak sihat. Tak apalah Haji Jamal dia bercakap lah. Bagi sihat betul-betul Nazri. Ni sahabat lama ni dulu tengah duk kuat, tengah duk cerdas, tengah duk melompat sana melompat sini, pergi sana pergi sini. Last saya janji dengan Haji kalau ada perubahan sikit cukuplah Haji kan. InsyaAllah saya akan telefon Haji balik. Dan saya akan berkongsi dengan kawan-kawan. Lepas pada tu Haji, bila saya ambil e-commerce Multi One lebih kurang seminggu saya ambil Multi One yang e-commerce. Alhamdulillah, isteri saya lalu depan saya tanya, Mi lalu depan abang? Nampak bayang-bayang lah. Bila As buka lampu, isteri saya buka lampu, nampak cahaya lampu tu keluar. Bila dia buka tingkap, nampak cahaya matahari daripada luar masuk dalam rumah. Allahu Akbar. Haji, saya telefon ke Haji, Alhamdulillah Haji, dah nampak perubahan Haji. Last Haji cakap kena tambah lagi, ambil lagi produk. Apa dia? Saya tambah lagi borage, tambah wheatgrass, saya tambah e-commerce lagi. Lepas tu saya tambah yang saya rasa kagum tu, bila saya tambah Sloan Mirror ST ni saya pakai. Lepas 4 bulan saya amalkan betul-betul ikut konsep MRTC, Molecular Regenerative Therapy Cell ni. Saya ikut betul-betul terapi sel ni kan. Alhamdulillah selepas 4 bulan saya pergi ke hospital, jumpa dengan pakar tadi. Pakar tu dia tak puas hati dengan keadaan fizikal saya. Bila saya balik ke rumah, saya pakai wheelchair. Selepas 4 bulan saya pergi ke hospital dengan jalan steady, dengan tak payah bertongkat, tak payah wheelchair pun semua, tak payah nak tuntun. Doktor tak puas hati dengan keadaan fizikal saya. Doktor cakap, Pakcik, ambil lagi darah. 6 tiup doktor ambil darah kat lengan saya. Selepas 2 minggu pergi balik jumpa doktor. Doktor cakap, Pakcik, masalah buah pinggang Pakcik okey, masalah jantung okey, masalah paru-paru okey, tekanan darah tinggi okey, kandungan gula dalam darah dah okey. Alhamdulillah Pakcik, mata Pakcik insya-Allah lah. Pasal dia melibatkan saraf yang terlampau halus-halus sangat. Tapi dia nampak gaya ada chance ni Pakcik, ada nampak. Daripada situlah tuan-tuan dan puan, rakan-rakan FB saya, Alhamdulillah. Daripada situlah saya dah yakin dengan produk, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bila saya nak yakinkan lagi, saya telefon Haji, saya nak jumpa dengan owner syarikat. Boleh pergi jumpa owner syarikat. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada Mr. Ho. Dia berkongsi dengan saya lagi tentang syarikat, tentang produk, tentang macam mana kita nak buat bisnes lah. Itu tak apalah, itu kemudian hari. Pasal tu saya pun tak mau fikir lagi lah. Tapi yang saya kagum lagi, bila saya pergi ke syarikat Healthyway Tuan Haji, saya jumpa lagi dengan pakar-pakar makanan. Pakar-pakar makanan yang ada sertifikat, bukan pakar makanan yang tak ada sertifikat. Ni kita punya pakar makanan pun dah standby dan dia dah ada ni. Okey. Okey, alhamdulillah, nanti kita dapat ilmu lepas ya. Daripada situ lagi ya, bila saya dapat berjumpa dengan pakar makanan ni, keyakinan saya lagi bertambah. Bertambahlah kenapa kita nak ambil step 1, step 2, step 3, step 4. Di situ saya yakin lagi. Tapi tuan-tuan dan puan, rakan-rakan FB, bila saya ambil buat permulaan dalam bulan pertama, bulan kedua, saya amalkan produk MRTC Healthyway. Saya tempuh sikit keadaan dia panggil apa, healing crisis. Healing crisis ni, saya rasa sakit pula ni. Tapi Tuan Haji Jamaluddin cakap tak apa, itu proses untuk pemulihan. Saya yakinlah, tapi saya tinggalkan 1 hari produk. Saya tinggal 1 hari ya. Lepas tu hari kedua tu kan, saya ambil balik. Saya ambil balik produk kan. Lepas pada tu saya ambil sampai sekarang. Alhamdulillah.
healing krisis saya dengan keadaan fizikal saya sekarang dah. Doktor pakar di sini di utara ni dia keluarkan sertifikat mengatakan saya dah bebas. Masalah saya pada mulanya dia panggil liver abscess. Jadi masalah punca saya pun dah habis selesai, doktor keluarkan satu sertifikat dekat saya. Memang betul-betul alhamdulillah. Okay, so okay. Ji, sikit lagi. Lepas tu bila saya dah yakin dengan produk Ji saya berkongsi dengan rakan lama lah, kawan lama lah. Dia doktor pakar pun suruh dia balik duduk di rumah dah. Dia bersama orang kampung dah datang baca Yasin. Bila orang kampung dah datang baca Yasin, besok tu kita pergilah, saya dengan As pergi ziarah, ceritalah nak berkongsi lah keadaan saya dulu dengan sekarang selepas saya gunakan produk HealthTV ni. Rupa-rupanya dia dah beli produk syarikat lain dalam 2,000 lebih. Tak apalah, Kak Yam, Abang Kop dah beli produk tu dah 2,000 lebih, guna pakai sampai habis lah. Lebih kurang sebulan besok kami datang balik ziarah Pak Kop dengan Kak Yam. Lebih kurang lepas sebulan tu kami datang balik ziarah dia, macam tu juga keadaannya. Tak boleh berjalan, penat, penat, Allah kesian. Bila bercakap dengan dia satu patah dia penat macam orang lepas lari 100 meter tu. Okey, tak apalah, kita pun berkongsi dengan produk HealthTV lah, kita ceritalah step 1, step 2, step 3, step 4 ni. Dia pun ambil, dia amalkan. Dia pun kena healing krisis juga. Ini kita pernah faham betul-betul lah. Saya pun pesan dekat Pak Kop. Abang Kop, kalau Abang Kop ada makan produk, ambil produk ni, ada healing krisis, tak apa. Itu proses pemulihan. Abang Kop jangan takut. Terus guna. Dia yakin juga, dia pun guna. Selepas sebulan, kita pergi jumpa dia, tanya dia, Kak Yam, Pak Kop dah? Tak tahulah Nazri, Pak Kop pagi lagi dah start motor duduk kedai kopi. Allahu Akbar. Sampai sekarang dia punya insulin tak payah ambil dah. Doktor nak buat tapak dialisis tak payah buat, jantung nak masuk bateri pun tak payah nak proses dah. Bebas. Alhamdulillah. Terima kasihlah Tuan Haji Jamaluddin dan juga masyarakat HealthTV. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Nazri atas perkongsian yang begitu meyakinkan, begitu bersungguh-sungguh, sebab orang yang dah rasa kebaikan produk tu memang dia sendiri akan berkongsi. Ini belum bagi peluang sampai 1 hari ni. Kalau bagi peluang 1 hari lagi banyak lagi yang akan boleh kongsikan. Tapi memandangkan kita punya pakar pemakanan dah tunggu dekat studio kita ni. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Nazri. Mungkin dia lain masa akan datang, kita boleh jemput beliau lagi. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Haji. Salam. Okey, so sekarang kita jemput kita punya pakar pemakanan seperti mana yang tadi kan Nazri pun ada sebut tentang healing crisis. Jadi sekarang ni saya persilakan kita punya pakar pemakanan iaitu Mr. Ian untuk tampil ke studio untuk menerangkan tentang apa itu healing crisis. Okey. Cuma sebelum tu minta Mr. Ian perkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Okey, selamat pagi. Boleh dengar tak Tuan Haji? Selamat pagi. Boleh. Very clear. Okay, good. Okay, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan dan semua penonton yang sedang live dari Facebook, YouTube semua. Welcome, selamat pagi. Nama saya Ian. Saya adalah pengurus di syarikat HealthTV dan saya juga lah seorang pakar pemakanan. So saya pun sudahlah lama dalam bidang ni, dah lebih kurang dekat 12 tahun ni. Telah mengaji dan menjual dan mengajar bagaimana kita nak mengambil pemakanan bernutrisi sebagai satu sumber untuk mensembuhkan apa-apa kesakitan yang tidak sihat dalam badan ni. Yang paling penting tu, kita tidak boleh bergantung kepada ubat saja. Selalunya kita kena ambil dari bahan semula jadi, iaitu nutrisi, iaitu zat-zat yang dapat dari alam semula jadi ke makanan pun okey. Tapi biasa kita makan ni orang anggap ini betul ke boleh makan dan dapat sembuh? Sebenarnya badan kita ni sangat kuat. So apa yang dikurniakan ni adalah badan kita yang boleh sembuh secara semula jadi. Tapi yang penting tu kita perlu adakan bahan-bahan yang badan boleh gunakan supaya dia boleh menjadi sihat. Maka nutrisi ini adalah pilihan yang terbaik. Ubat tu biasanya bukan tak baik juga. Ubat tu dia boleh mentahankan semua tu
masalah-masalah simptom-simptom dari sakit, tapi itu adalah untuk jangka masa pendek. Kalau kita bergantung kepada ubat untuk jangka masa panjang, kadang-kala pula kita ada masalah seperti kalau contohlah kalau kita makan ubat kolesterol, kolesterol tu dikawal, tapi kadang-kala hati pula yang rosak sebab dia ada side effect juga. Tapi dalam makanan nutrisi ni sebenarnya tidak ada apa-apa side effect, kesan sampingan. Tapi kadang-kala orang selepas makan tu mereka terasa pula kenapa ada rasa badan panas ke sakit kepala, itu semua simptom kita akan keluar. Sebenarnya simptom ini adalah dinamakan healing crisis ataupun kesan sembuh. Kesan sembuh ini sebenarnya adalah kesan badan sedang sembuh, dan apa bukti tu? Biasa tu yang paling penting ni badan selalu nak keluarkan toksin dulu. Dalam kes ini badan tu dia nak keluarkan toksin, nak buangkan toksin. Maka apabila toksin keluarkan daripada badan, simptom-simptom macam ni keluarlah. Sakit kepala ke, ataupun lemak ke, tidak kuat, tak cukup tenaga, dahaga, demam pun kadang-kadang berlaku. Sebab nutrisi ni sangat berkhasiat. Apabila badan ni masuk, dia pun terkejut. Ada khasiat baru, dia pun mula kerja. Banyak kerja kuat, tapi badan tu tak sesuai lagi, tak biasa dengan nutrisi semacam ni. Ada yang pula toksin terkeluar banyak. Ada juga yang badan itu, sel-sel badan tu terlalu aktif. Dia sering kerja tak henti pula. Tak kawal lagi sebab tak biasa kan dengan semua nutrisi yang baik ni. Maka lepas mereka makan, ini semua simptom akan keluar. Tapi jangan risau apabila kita makan suplemen-suplemen, terutamanya suplemen daripada Healthy Way, kita tidak perlu bimbang terhadap apa-apa jenis kesan sampingan sebab tiada, semua ni makanan saja. Jangan risau. Kalau apa-apa simptom yang terkeluar, berdarah ke, badan rasa panas tu, jangan risau. Kita boleh rendahkan dos sebab badan belum sesuai lagi. Kita boleh rendahkan dos, kita minum lebih banyak air. Kalau boleh juga makan dengan ecstasy kompleks, sebab ecstasy kompleks tu ada fungsi anti-inflammatory, anti radangan. Maka badan pun boleh sesuaikan dengan sesuaikan tu zat-zat untuk kegunaan sendiri. So jangan risaulah. Biasa juga kan Tuan Haji pernah dengar downline ke, kawan-kawan ke yang lepas makan produk Healthy Way tu ada kesan-kesan kan? Betul. Memang kadang-kadang ada kesan apa? Dia panggil healing crisis tu kan. Maknanya dia kata jadi tambah sakit, tiba-tiba dia punya BP makin naik kan. Apa simptom-simptom, apa tanda daripada simptom-simptom? Tanda-tanda ni dia sebenarnya banyak jenis tanda, tak habis. Setiap orang dia ada healing crisis dia tersendiri, bergantung kepada tubuh sendiri. Kalau macam ubat-ubat lah, kalau makan ubat tekanan darah ke, ubat kolesterol ke, kesan sampingan tu mesti sama. Kalau orang yang sakit hati tu, semua orang pun hatinya akan rosak. Tapi dari segi nutrisi, healing crisis ni dia berbeza. Ada orang kalau makan contohnya lecithin lah. Kalau saya pakai satu contoh lebih senang kan. Kalau lecithin kan, ada orang yang makan badan rasa panas. Ada orang yang lepas makan rasa tak boleh tidur. Ada orang yang makan darah tekanan tinggi. Ada orang yang makan tak ada rasa langsung. Tapi semua ni adalah juga satu jenis healing crisis. Tapi dia bergantung kepada badan dia sendiri. Sebab badan ni kita nak cernakan semua zat-zat ni, lepas tu dia akan bertindak. Ada orang yang kekurangan lecithin tu ataupun lemak yang berlebihan dalam badan, lecithin tu akan bakarkan lemak. Kalau bakarkan lemak, pada rasa panas macam nak demam tu lah. Tapi ada orang juga yang dia sihat, lepas dia makan tu dia tak ada apa-apa impact. So kesan sampingan ni, kesan sembuh ni sebenarnya dia sangat subjektif. Tapi kalau apa-apa kawan kita ataupun sendiri yang lepas makan produk daripada Healthy Way kita rasa kurang sihat tu, kita boleh rendahkan dos setengah. Biasa kan kita ada cadangan dos. Contohnya lecithin kita makan 2 hingga 4 biji sekali, 2 kali sehari. Kalau rasa macam kurang selesa, kita boleh setengahkan dos dan minum air yang lebih banyak. Apa-apa produk pun sama, betul. Borage ke, kalsium ke, wheatgrass pun sama. Kita setengahkan dos, kita minumkan air yang lebih banyak. Kalau ada ecstasy kat rumah tu lagi best. Makan dengan ecstasy, 2 biji pagi, 2 biji petang. Ya, Haji. Okay. So kadang-kadang ada orang dia tak boleh nak bezakan apa antara kesan sampingan dengan kesan sembuh. Ya. Ian boleh jelaskan sikit apa yang dikatakan kesan sampingan, dan tadi dah explain kan
Apa itu kesan sembuh? Apa perbezaan antara kesan sampingan dengan kesan sembuh? Okey, soalan yang sangat baik sebab ramai ni kita pun keliru lah apakah kesan sampingan dan kesan sembuh. Makanan biasanya tidak ada kesan sampingan kecuali kita ada alergi terhadap makanan itulah. Contohnya ada orang yang alergi kepada udang ataupun ketam, dia terbakar tu, dia akan ada tindak balas macam bengkak ke gatal-gatal tu, itu adalah kesan sampingan daripada makanan. Tapi kebiasaan produk-produk daripada Healthy Way, contohnya boraj tu mengandungi omega 3, 6, 9 ataupun e-commerce kita tu mengandungi AKG. Semua produk-produk ni tidak akan trigger, tidak akan mengeluarkan apa-apa jenis alergi terhadap badan. Maka 99% produk daripada Healthy Way tidak mengandungi allergen. Maka maksudnya kita tidak akan tindak balas ada yang kesan sampingan tu lah. Tapi itu adalah healing crisis saja. Tapi apakah kesan sampingan dan perbezaan kesan sampingan dan healing crisis? Satu yang paling penting tu, apa ubat yang kita makan tu yang ada kesan sampingan tu, simptom tu mesti sama untuk setiap orang. Maksud tu kalau saya makan ubat A, saya ada sakit kepala, semua orang yang makan ubat A tu akan dapat juga sakit kepala. Kalau orang yang makan ubat B, dia sentiasa juga ada. Dan satu lagi perbezaan yang sangat penting, iaitu jangka masa. Kesan sampingan dia tidak akan berhenti. Maksud kalau sentiasa, kalau saya makan ubat yang A tu, selalulah saya kalau makan ubat itu dapat sakit kepala, bila-bila masa saya makan walaupun jangka masa panjang 1 tahun, 2 tahun tu, simptom tu, kesan tu masih ada lagi. Ya, betul. Tapi kalau dengan produk Healthy Way, dia berbeza. Mungkin minggu pertama saya makan produk daripada Healthy Way itu rasa sakit kepala, itu healing crisis. Selepas 1 minggu dia akan hilang sebab badan sudah sembuh, badan sudah sihat, badan sudah sesuaikan dengan nutrien-nutrien ini. Maka dia tidak akan lagi berasa kesan sampingan tu. Ini ada perbezaan yang sangat jelas juga. Okay. So satu penjelasan yang begitu terperinci daripada Mr. Ian, tentang apa itu healing crisis, apa itu kesan sampingan dan juga macam mana nak mengatasi kalau kita in case berlaku kesan-kesan sampingan tersebut. So untuk maklumat dia, Mr. Ian ni memang banyak bagi ceramah dan juga banyak bagi advice lah tentang produk pemakanan. Jadi hari ini kita sangat-sangat bertuah kerana dapat menjemput beliau dalam saya punya FB Live pagi ini. Dan terima kasih juga kepada Mr. Ian kerana sudi meluangkan masa. Walaupun sibuk ni macam dekat office ni Masih kat office lagi. Pejabat kan? Walaupun sibuk dekat pejabat dengan urusan harian tapi masih sudi meluangkan masa untuk menjelaskan, memberi penjelasan kepada kita semua. Jadi saya rasa itu sajalah untuk hari ini dan saya harap maklumat-maklumat yang kita dengar pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan untuk tu kita sama-sama ucapkan jutaan terima kasih kepada Mr. Ian kerana sudi memberi. Sama-sama. Terima kasih juga. So maybe next time kalau ada persoalan, ada apa-apa yang kita rasa daripada beliau, mungkin kita akan jemput lagi ke insyaAllah. Terima kasih Mr. Ian. Terima kasih. Alright, bye. Okay, bye-bye. Okay, so Alhamdulillah itu tadi kita sangat beruntung hari ini sebab dapat penjelasan yang begitu jelas, orang kata dah terang lagi bersuluh daripada Mr. Ian tentang apa itu kesan sembuh, bagaimana nak mengatasinya dan apa perbezaan antara kesan sembuh dengan kesan sampingan. Jadi hari ini kalau kita tak perlu lagi ragu-ragu lah. Tak perlu ragu-ragu sebab apa kita dah dengar tadi satu testimoni macam mana saudara Nazri yang orang kata dah suruh orang ramai baca Yasin, dah ada kritikal, dah masuk red zone, semua dah failure, tapi alhamdulillah kerana usaha beliau, ikhtiar kita untuk ikhtiar kita, saya lah kongsikan produk dengan beliau, dia gunakan produk Healthy Way dan alhamdulillah hari ini beliau dapat sihat semula walaupun penglihatan beliau belum pulih 100%, tapi sekurang-kurangnya memberi harapan kepada beliau lah. Begitu juga tadi dia kongsikan tentang kisah Pak Akub, macam mana pun sama juga dah kritikal tapi akhirnya dapat kesembuhan setelah menggunakan produk Healthy Way. Dan juga kita dapat dengar tadi penjelasan
daripada Mr. Ian. So saya harap ini semua dapat memberi manfaat dan sehingga kita jumpa lagi di FB Live yang akan datang. InsyaAllah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.